أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, malam ni kita masuk bab 4, bab muamalat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, masih pada Kak Liza, Kak Syida, Kak Nordini, Kak Nasimah, Kak Su, Kak Sarah, Kak Azati, Kak Izian, Halimatun, Kak Syahira, Kak Anis, Kak Saripah, Nozian, Kak Acik Nur, Aslian Ishak, dan insyaAllah ramai lagi yang akan bersama kita sekejap lagi insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, kita sudah di fasa-fasa akhir buku yang kita sedang bincangkan ini, iaitu Fiqhul Hadith. Fiqhul Hadith, memahami hadith tidak semudah sahih itu sunnah dan dhaif itu bid'ah, oleh karya asal guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Dr. Umar Muhammad Nur hafizahullah taala, yang merupakan pensyarah bidang hadis di USM Pulau Pinang pada ketika ini. Dekat rumah Kak Liza lah kot. Jauh ke Kak Liza dengan pulau? Belah pulau. Belah pulau kan? USM sebelah island, kat sebelah seberang ni. Betul. Tanah besar. Baik, antara isu yang menarik yang dibincangkan adalah berkaitan hadis larangan berjual beli di dalam masjid. Itu isu yang topik pertama lah kalau kita boleh cover dua topik pada malam ni. Cepatlah sikit kita habis insyaAllah. Baik, jual beli. Apa yang disebutkan sebagai jual beli? Jual beli ni kalau mazhab Syafi'i ada 4 rukunnya. Penjual, pembeli, apa lagi? Barang yang dijual beli dan akad. Jual beli. Akad. Saya jual, saya beli. Sebab tu kita biasa dulu pergi pasar ke apa semua, jual ya, beli ya, biasa disebut sebab dia ajarkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak ada itu macam tak sah jual beli ya. Tapi bila zaman sudah moden, sekarang orang beli secara online, beli melalui mesin, mana nak ada lagi orang kata saya beli ya mesin, ada lagi tu. Tapi dia kira akad. Kalau kata macam kita beli online tu, kita dah setuju dengan term and condition, maka kira akad lah tu. Kalau kita beli rumah, sign contract dengan agreement sign contract, loan, itu kira akad lah tu, persetujuan. Cuma yang patuh syariah ataupun tidak, itu berdasarkan produk-produk yang kita pilih lah. Dah wajib atas kita untuk pilih yang Islami, walaupun nampak macam tak Islami, tapi bila penasihat syariah bank-bank tu kata ni produk Islami, kita taklid pada mereka. Jika ia tidak menepati kepatuhan syarak, itu mereka jawablah kepada Allah Ta'ala. Itu jawapan Sahibul Fadilah, guru saya juga, Dr. Zahruddin Abdul Rahman Hafizahullah. Para penasihat syariah dilantik oleh bank untuk pastikan produk-produk mereka yang didakwa sebagai patuh syariah adalah patuh syariah. Tiba-tiba kita tengok zahir ni macam lebih kurang sama dengan konvensional lah. Tapi mereka ada hujah gini. Itu muamalah tu dia begitulah. Jadi kita ni macam mana? Kena selidik sampai dalam sungguh ke?
tak wajib atas kita. Bila kata secara umum bank tu dah ada penasihat syariah, nama pula bank Islam, kan? Maka kita kata kita taklid lah, kita serahkan pada ahli dia. Kalaulah tiba-tiba produk itu sebenarnya tak patuh syarak, itu bukan lagi beban taklifnya atas kita, kita sudah lepas, maka mereka lah kena jawab pada Allah Ta'ala. Sama ada produk loan, pinjaman, ataupun produk apa nama, takaful, insurans, insurans nyawa ke, insurans apa nama, harta ke, apa semua tu. Bila dah ada yang Islami, wajib atas kita untuk tukar yang Islami itulah, sebagaimana KWSP, apa dia? EPF. EPF KWSP sama lah. Sama Ustaz. Jadi, Syariahnya. yang syariah ni baru ada 4-5 tahun ni baru kan. Jadi dulu tu menjawablah persoalan. Saya tanya Dr. Zaudin balik, jadi selama ni sebenarnya tak ada lah yang patuh syariah tu. Dia pun senyap. Sebab yang patuh syariah ni baru ada dan terhad masa tu kalau perasan. Dan kita kena mohon. Macam saya nak buka tu kena mohon. Kalau ada kota, maka dia akan luluskan sebab dia buka peringkat masa tu. Dia punya akaun tu. Makanya wajiblah pada kita yang Muslim ini untuk pindah kepada akaun syariah tu. Walaupun dia ada kota dan tak semua secara automatik, tapi wajib untuk mohon dan masuk di situ lah. Pilihannya sudah ada, kan? Tapi bagaimana orang yang, jadi soalan saya adalah, jadi selama ni memang tak patuh syarak lah yang dulu tu. Itulah hakikatnya. Cuma fatwanya diharuskan pada zaman tu, walaupun produknya tidak 100% patuh syarak, tapi fatwa kebangsaan mengharuskan sebagai alternatif. Kalau tak ada yang tu, maka duit orang Islam Bumi ni jadi tak ada tempat untuk disimpan dengan baik untuk masa depan punya apa nama, untuk simpanan masa depan apa semualah dan seumpamanya. Dia ada produk EPF tu, ASP satu lagi, itu pun dibincangkan juga, dan beberapa lagi produk lah. Ala kulihan nak kata bila dah ada yang patuh syariat, apa-apa pun kita wajib ke sana lah. Jadi topik hari ini adalah situasi jual beli dalam masjid. Apa yang dimasukkan daripada hadis? Pertama, ada tak hadis yang melarang itu? Adalah. Tapi konteksnya apa dia? Jual beli itu maksudnya macam mana? Adakah bila kita hari ini duduk dalam masjid, tiba-tiba kita duduk beli melalui Shopee apa semua tu, jadi haram juga ke, berdosa ke? Dulu mungkin ulama tak bincang, hari ini boleh lah. Kita sedang berjual beli lah tu. Ada orang beli barang kita melalui Shopee ke, kita berniaga Shopee, ataupun kita pun jual, macam mana kan? Baik, kita tengok dulu apa perbincangan. Baik, kata soalan ini, saya melihat papan tanda di masjid yang melarang jual beli dalam masjid. Saya ingin tahu adakah hadis yang melarang akad jual beli di dalam masjid? Jika ada, adakah hadis itu sahih? Baik. Sebelum kita masuk ni, saya ingat dalam mazhab Syafi'i juga antara kalau yang asal tu antara larangan jual beli ni dengan orang bukan Islam. Dia kalau ikut kaedahnya tak cukuplah syarat sah tu kalau dengan orang bukan Islam. Dia ketat sikit Itulah juga kalau kanak-kanak yang tidak akil baligh, yang bukan mukallaf, maka jadi tak sah juga. Jadi kalau kira nak ikut mazhab Syafi'i yang betul asal ni, banyaklah masalahnya. Kenapakah mazhab Syafi'i jadi ketat itu? Antara lain kerana kefahaman Imam Syafi'i dalam bisnes ni agak tidak luas. Kerana Imam Syafi'i tak pernah terlibat sebagai seorang tujar, sebagai seorang businessman. Tapi dalam masalah muamalat apa nama bisnes ni, yang lebih anjal dan praktikal dalam mazhab Abu Hanifah. Fatwa-fatwa dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab tu dalam masalah perbankan apa semua ni tak banyak fatwa yang diambil daripada mazhab Syafi'i. Itu memang maklum. Siapa yang kerja bank, siapa yang terlibat dengan muamalat perbankan Islam, mereka makruf bahawa fatwa yang antara yang paling tak popular digunakan adalah, yang biasa tak digunakan adalah fatwa mazhab Syafi'i. Dia terlalu ketat dan tidak praktikal.
yang biasanya banyak digunakan dalam mazhab Hambali ataupun mazhab Hanafi. Sebab apa? Imam Abu Hanifah seorang businessman. Siang hari dia meniaga kain, malam dia mengajar hadis, dia mengajar fiqh. Dan dia Imam Abu Hanifah ni dia mula belajar secara tertib sebagai tulabul ilm sehingga jadi alim tu umur sudah lewat 40-an dan ke atas. Kalau kita hari ni macam baru masuk degree balik lah pada umur 40. Tapi sebab dia ni ada barakah dan hikmahnya, walaupun dia mula umur 40, tapi dalam masa barangkali 5 atau 10 tahun tu, penguasaan ilmunya dah melebihi orang yang barangkali mengaji 20 tahun, 30 tahun. Itu cerita lain lah. Dan akhirnya menjadi seorang ulama yang hebat lah, dan ada mazhab sendiri. Itu Imam Abu Hanifah. Sebab tu banyak fatwa dalam masalah muamalat ni, produk-produk perbankan apa semua gini-gini, Islamic banking apa semua, tak guna fatwa mazhab Syafi'i. Yang banyaknya fatwa mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali. Lebih amjad dan lebih praktikal. Baik, nanti tak boleh tanya Ustaz saya punya kawan ni jiran. Tak Mustafa Suki. Itu memang bidang dia. Memang bidang dia. Baik, jadi soalan tadi kita dah baca, maka jawapannya adalah kata guru kami yang mulia hafizahullah taala Dr. Umar Muhammad Nur, memang ada sebuah hadis yang melarang akad jual beli di dalam masjid, diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid wa an tunshada fihi dallatun wa an yunshada fihi syi'run wa naha 'anil tahalluq qabla as-salati yaumal jum'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli di masjid. Disebut fil masjid, yakni fil masjid. Dicari barang hilang padanya, dibacakan syair padanya di dalam masjid. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membuat halaqah. Halaqah apa dia? Halaqah ni bulatan ataupun perkumpulan. Sebelum solat pada hari Jumaat. Jadi banyak ni kalau bincang dari sudut syarah hukum ni, banyak isu. Ada 4-5 isu yang dibincangkan oleh para ulama berdasarkan hadis ni. Baik, tengok bawah tu nota kaki. Hadis ni riwayat daripada Sunan Abu Daud nombor 1079. Baik. Kata guru kami lagi, kandungan hadis ini sangat jelas menyebutkan larangan berjual beli di dalam masjid. Namun, rangkaian sanad ini di sisi ramai ahli hadis mutaqaddimin, iaitu yang awal, khususnya 300 abad pertama Hijrah, seperti Syu'bah, Yahya Al-Qattan, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan lain-lain adalah dhaif. Meskipun Abu Daud riwayatkan, namun sebenarnya dia telah riwayatkan dengan satu kita kata isyarat bahawa hadis ini adalah lemah. Mereka tidak berhujjah dengannya kerana ia sebuah sahifah, iaitu buku catatan yang belum dipastikan kesahihan tulisannya. Adapun para ahli hadis mutaakhirin seperti Al-Zahabi, Ibn Hajar dan lain-lain, maka mereka menilai rangkaian ini hasan, iaitu bawah sikit pada sahih. Hasan. Selain daripada itu, terdapat riwayat daripada Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi daripada Yazid bin Khasifah, daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbaha Allahu tijarataka, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dallatan, faqulu la raddallahu 'alaika." Maksudnya, jika engkau melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan bagi perniagaanmu. Jika engkau melihat seorang mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu.
nota kaki di bawah. Hadis ini riwayat daripada Sunan Tirmizi nombor 1321. Al-Imam Tirmizi berkata hadis hasan gharib. Hasan gharib. Yani ada isu lah, ada isu. Ucapan ini menunjukkan penilaian lemah hadis ini. Kecacatannya dijelaskan oleh At-Tabarani, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung muttasil melainkan Abdul Aziz Al-Darawardi. Boleh tengok di situ Mu'jam Al-Awsat nombor 2605 oleh At-Tabarani. Bukan At-Tabarani, At-Tabarani, At-Tabarani. Ad-Darqutni, ini sama juga, bukan Ad-Darqutni. Setengah orang disebut Ad-Darqutni. 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 Mentarjih, yakni mentarjih ni memberatkan, yakni mengesahkan. Sanad ini mursal. Apa dia mursal? Saya balik. Apa nama? Kita yang saya bagi minggu lepas tu sudah share tak dengan kawan-kawan tu. Kita punya apa map tu. Mursal tu duk mana? Mursal pada sanad ke, pada matan ke, pada apa? Baik. Yakni daripada Ibnu Thawban, daripada Nabi SAW tanpa menyebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian penjelasan beliau dalam kitab Ilal. Dalam kitab Ilal, iaitu kitab tentang kecacatan sebuah hadis. Ilal, kecacatan yang tersembunyi. Ia disebut bawah tu Ilal Ad-Darqutni Al-Ilal Al-Waridah fil Hadis An-Nabawiyah nombor 1870 jilid ke-10 muka surat 65. Baik, bagaimanapun sebahagian ulama mensahihkan hadis ini seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ketiga-tiganya memang dikenali sebagai mutasahil. Mutasahil pada perkataan sahal. Pada sahal, Allahumma sahala. Kita baca doa tu. Mudah. Sahalallahu lahu. Urusan. Mudah. Mempermudahkan. Ini sahal di sini adalah mutasahil ni sedikit bermudah, sedikit ringan, sedikit sedikit tidak ketat lah. Dia agak-agak mengambil tidak ketat, dia macam sedikit ringan dalam penilaian mutasahil. Dalam menilai hadis. Jadi Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah ni memang terkenal sebagai ulama yang kalau ketat dia panggil mutasyaddid, syadid. Mutasyaddid ni ketat, kejat sungguh. Jadi mutasahil longgar, agak mudah, agak meringankan. Dalam menilai hadis, penilaian mereka tidak sekuat penilaian Ad-Darqutni. Baik, soalan seterusnya. Bagaimanakah pula pendapat para ahli fiqh dalam mentafsirkan isi kandungan hadis tersebut? Jadi dua riwayat ini memang ada. Satu dalam Sunan Abi Daud, satu lagi dalam Sunan Tirmizi. Tapi dua-dua hadis ini telah dikritik oleh sebahagian ulama mutaqaddimin sebagai dhaif, tapi ada ulama mutaakhirin yang menilainya sahih. Itu jadi isu tu. Jadi kalau kita cenderung pada manhaj mutaqaddimin, maka kita akan cenderung kata hadis ini dhaif lah. Tapi kalau kita cenderung kepada menerima penilaian ulama mutaakhirin, maka kita akan boleh menerima ia sebagai sahih. Tapi para ulama yang kata sahih itu dalam kategori ulama yang telah terkenal sebagai mutasahil, yang sedikit longgar dalam masalah penilaian dan hadis. Teknikal sikit ya. Baik, soalan seterusnya, bagaimanakah pula pendapat para ahli fiqh, ahli fiqh ni dalam mentafsirkan isi kandungan hadis tersebut? Apakah kesimpulan hukum berjual beli dalam masjid dan adakah akad tersebut sah? Sah ke tidak ni? Tiba-tiba jual dalam masjid Baik. Jawapannya, pandangan terpilih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Zahiri menetapkan bahawa larangan yang terdapat dalam hadis ini tidak bermakna haram. Larangan dalam hadis tadi kalau kita terima sebagai sahih, tidaklah bermaksud sampai tak haram yang berdosa besar. Tidak. Akan tetapi dia makruh, dan ada mazhab, contohnya mazhab Abu Hanifah
membezakan antara makruh tahrim dengan makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram. Makruh tanzih, makruh yang ringan. Yang boleh terima. Tapi kalau konsisten sengaja buat, boleh jatuh haram juga. Sebab tu masalah rokok tu walaupun orang kata makruh je. Makruh je tu kalau dah buat hari-hari boleh jadi haram juga. Kayaknya. Baik, sesiapa yang melakukan akad jual beli di masjid, maka ia telah melakukan perbuatan yang dibenci. Makruh daripada perkataan kariha. Kariha ni bencilah. Hubbud dunya wa karhiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Namun akad jual belinya tetap sah. Ini kena faham Akad jual beli satu cerita lain, rukunnya dari sudut kaedahnya, contoh hari Jumaat. Hari Jumaat azan kedua. Azan pertama, azan kedua adalah azan yang mesti berhenti buat apa-apa pun. Azan kedua mesti berhenti. Kawan ni baru duduk makan nasi. Baru beli nasi kandar duduk makan. Baru beli, baru bayar. Jadi perbuatan duk jual beli, duk makan tu berdosa besar. Dosa lah. Sebab dah masuk azan yang kedua, waktu haram. Tapi adakah akad jual beli dia tu sah? Sah. Akad jual beli tu sah. Tapi dia telah masuk langgar waktu yang haram. Maka bolehlah makan kenyal lah perut tu. Dosa lah. Dosa. Dan bertaubat dan taubat. Baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Mana pergi Ustaz tiba-tiba ni? Di mana? Hilang suara Ustaz. Hilang suara dengan hilang muka habis semua. Atau Ustaz Ada gangguan. ada. Ada. tiba-tiba hilang. Baik, mana dia? Okey. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata rahimahullah taala, pada nama sebenar dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka buah nama anak Muhammad Idris Syafi'i. Belakang. Muhammad Idris Syafi'i. Full set. Saya memakruhkan jual beli di dalam masjid jika seorang mu'takif, orang yang sedang beriktikaf mu'takif, atau selainnya melakukan jual beli, aku memakruhkannya. Jual beli ini sah. Boleh, sah. Demikian ucapan beliau dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Sah tapi makruh. Dia tengah beriktikaf dalam masjid, mari orang beli jual berial. Jadi kalau kata qiyah hari ni, wallahu alam, kalau kita guna hujah ni, maksudnya kalau jual beli itu berlaku secara online ke WhatsApp ke secara kita kata Shopee lah apa semua gitu gini, boleh jatuh pada makruh jugalah. Jatuh pada makruh juga. Berdasarkan kias ni. Dia duduk dalam masjid, duduk semayang, pada solat, duduk dengan kuliah ke. Dah. Tapi dia sedang berniaga. Tangan dia telinga dengar kuliah baguslah. Tapi dia duduk jual. Orang dia tanya dia punya emas, cicing lah. Orang dia tanya dia punya apa nama lagi? Benda-benda dia berniaga tu dek. Begitu. Dalam mazhab Hambali pula terdapat dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahawa jual beli di dalam masjid haram dan batal. Ni paling ketatlah. Haram, dosa, bahkan batal, tak sah. Dua kali dosa. Dua kali dosa ni. Pertama jadi haram, yang kedua batal, tak sah. Jadi dosa dah kerana benda tu haram, niaga tu, atau dosa pula jual beli tu tak sah. Tak cukup syarat. Pendapat yang lain mengatakan makruh tapi sah sebagaimana Imam Syafi'i tadi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan Ibnu Muflih
memilih pendapat kedua ini. Ibnu Qudamah ni sama level dengan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu belajar dalam mazhab Hambali, mesti mereka akan nukilkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Al-Hambali. Sebagaimana kita mengaji mazhab Syafi'i, mesti akan sebut Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita lihat tu semua. Jago besar, gunung-gunung dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Katanya lagi Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi ini anak saudara kepada anak murid Imam Syafi'i, nama apa? Waiti ke? Ataupun seorang lagi tu. Tapi dia mazhab Hanafi. Pakcik dia imam besar mazhab Syafi'i, anak murid pada Imam Syafi'i. Dia tu sendiri adalah ulama besar pula dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Biasa tuan-tuan sebenarnya. Zaman itulah. Katanya apa dia? Abu Ja'far At-Tahawi daripada mazhab Hanafi mengajukan pendapat yang sangat baik. Dalam kitab Syarhul Ma'ani Al-Athar, beliau mengatakan bahawa jual beli di dalam masjid menjadi terlarang apabila melibatkan ramai orang sehingga seolah-olah seperti pasar. Niaga macam buka kedai, macam buka stall, macam ada jual burger, jual lelo. Kalau begitu, maka jatuhlah dia sebagai terlaranglah. Apabila melibatkan ramai orang seperti pasar. Terlarang di sini boleh difahami sebagai haram ataupun tak sah pada mana, atau kena tengok balik. Adapun jika tidak sampai seperti itu, maka jual beli dalam masjid hukumnya harus. Maulana Muhammad Asri Yusof ada ulah perkara ini. Boleh cari dalam YouTube, dia pernah ulah, orang tanya dia, boleh ke tak? Dia sebut pandangan Abu Ja'far At-Tahawi. Yang dimaksudkan larangan itu adalah dalam dewan masjid itu sampai buka stall, buka kedai, lambuk barang, jual macam pasar, itu jadi haram lah. Tak boleh gitu. Adapun sekadar contoh macam setengah orang tu, macam dia lah, dia kata dia ni kan dulu dia mengajar tu, dia cetak nota tu dia sebar pada inilah jemaah-jemaah yang datang, dan dia akan sebutlah nota ni siapa nak maksudnya siapa nak bayar nilai nota tu RM1, RM2 je. Maka bolehlah dia bagi tak satu tabung. Kalau sekadar itu bukan niaga tu. Itu tolong cetak. Tolong cetak untuk orang sekali ngopo gitulah. Niaga ni kira buka kedai dalam masjid tu. Tapi ada pula perbincangan yang dimaksudkan tak boleh tu dalam masjid itu merangkumi dalam kawasan masjid, masuk pintu pagar tu kira tak boleh belah kedai ke tak macam mana. Maka setengahnya mengkhususkan yang masukkan tak boleh itu maksudnya dalam dewan masjid, betul-betul tempat solat. Semacam kita bincang dulu tempat akad nikah. Dalam dewan solat sehingga mencemarkan tak sesuai. Jadi kalau luar-luar macam kita pergi hari ni masjid Bandar Cahaya Serichan, ada kedai-kedai kat luar tu. Takkan nak kata haram juga di situ. Tu tidak melibatkan mengganggu orang apa semua. Cuma yang tak cantiknya ada setengah masjid ni dia ada kedai makan. Orang ada semayang bank dia ada kedai tu. Elok duk melepok minum air. Tu jadi tak sedap mata memandang lah kan. Tuan kedai pun takkan nak halau. Gigi semayang belakang. Kita sangka baik. Apa nama? Musafir belakang lah kita kata. Tak ke mana dah. Tapi pandangan tu tak menarik lah. Pandangan tu tak menarik. Contohnya dia mari sebelum maghrib, masuk waktu isyak, tu pakai relax. Ada setengah yang okey ni dia pergilah semayang dulu. Atau dia sambung dah makan Ada setengah buat keras, dia buat relax. Bagaimana pernah berlaku dulu masa saya khidmat di masjid bersama Abi Zaid masa maju tu, majlis kahwin. Kan biasa orang datang pukul 11, 12, 1, 2. Masuk waktu zuhur tu kita tak semayang atas. Dia masa itulah nyambut pengantin sampai ni. DJ pun buka lah kompang. Kita terus semayang atas. Allahu Akbar, pening kepala.
Kemudian kita punya imam pentadbir ni bagi syarat tak boleh dah ada DJ. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Satu, kalau nak kompang-kompang tu boleh lah. Kalau nak DJ semua tak boleh. Memang mengganggu. Yang kedua, bila nak masuk waktu Zuhur ataupun Asar, Zuhur lah biasa ya. Maka Bilal ni akan ambil inisiatif buat announcement dulu. InsyaAllah 10 minit lagi akan masuk waktu Zuhur. Pihak masjid mengucapkan tahniah kepada pasangan kelamin atas kahwinan yang berlangsung, kepada kedua keluarga. Dimaklumkan 10 minit lagi akan masuk waktu Zuhur. Maka minta kepada semua hadirin hadirat yang boleh berjemaah, khususnya kalau lelaki, untuk naik ke dewan atas untuk solat. Barulah nampak ramai. Kena jemput dulu. Barulah nampak ramai naik sembahyang. Kalau tidak buat kerah, buat relax dah. Kemudian katanya lagi di sini apa? Demikianlah perbincangan para fuqaha dalam perkara ini. Jadi ada belakanglah. Pandangan yang paling ketat adalah haram secara mutlak. Yang ringan kata, yang biar kebanyak majoriti kata makruh. Tapi pandangan Abu Ja'far At-Tahawi antara yang terbaik dalam bab ini iaitu yang dimasukkan dengan perniagaan itu sampai tahap macam pasar. Apatah lagi yang dijual tu pula benda-benda yang tak masuk di akal lah, jual ikan, jual ayam. Tak masuk akal. Kalau setakat jual buku apa semua ni, insya-Allah consider masih benda yang berkait dengan ilmu dan juga berkait dengan ilmu dan juga pengajian apa semua ni. Semoga-moga ia termasuk perkara yang diharuskan lah. Cuma kadang-kadang tak comel juga. Ada setengah ustaz kita ni dia punya melampau untuk air. Boleh tahan juga. Dia punya ceramah tu setengah jamnya. Dia punya kempen barang dia tu setengah jam, sejam lagi. Dengan madunya, dengan kayu suginya, dengan kayu pokanya, dengan segala akar kayunya. Kita pun tak sedap juga tu lagu tu. Tak sesuai. Tak sesuai. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala. Gitu. Baik. Bagaimanapun, kata Dr. Umar ni, saya melihat aktiviti berjual beli di masjid sebaiknya dihindari dalam masjid. Hal ini kerana masjid bukan dibina untuk aktiviti duniawi seperti itu. Masjid dibina untuk solat, zikir dan aktiviti ibadah lain, termasuklah majlis ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang Arab yang kencing di dalam masjid. Inna hadzal masjid la yubal fihi wa inna ma buniya li dzikrillah wa lis-salat. Artinya sesungguhnya masjid-masjid tidak layak untuk kencing dan najis seperti ini. Akan tetapi ia dibina untuk zikir dan salat. Maksudnya dalam masjid. Hari ini masjid dah ada tandas tersendiri di luar, di mana tandas comel. Itu dah ada masalah lah, tak boleh dah guna hadis ni. Datang masjid tak kena buat tandas. Sebab apa? Rasulullah larang hadis ni tak boleh kencing berak. Maka tak ada tandas di masjid, letih lah kita. Itu kita faham. Maksudnya dalam tempat. Sebab dulu Arab Badui ni zaman-zaman awal Islam ni, dalam beberapa hadis menunjukkan mereka kencing dalam masjid tempat orang solat tu. Tak tanah lah, masa tu tak ada siming ke lantai ke kapet lagi, mereka kencing atas tanah. Tapi dalam masjid tempat solat, dewan solat. Maka di situlah ada larangan yang didatangkan oleh Rasulullah. Dan hadis itu riwayat daripada Sunan Ibnu Majah nombor 529. Baik. Atta bin Yasar pernah Atta ni ada dua, Atta bin Abi Rabah dan ini Atta bin Yasar. Dua hebatlah. Atta bin Abi Rabah ni antara tabi'in yang begitu hebat. Orang kulit hitam, tapi khalifah pun nak jumpa dia, khalifah datang jumpa dia, bukan panggil dia ke istana. Ini Atta bin Abi Rabah, hebat. Atta bin Yasar pernah melihat seseorang berjualan di masjid. Beliau berkata, "Hadhihi suqul akhir. Fa idza aradta al-bay' fakhruj ila suqid dunya." Wahai saudara, masjid ini adalah pasar akhirat. Jika engkau ingin jual beli, pergilah ke pasar dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud.
Nombor berapa tu? 257. Baik. Habis di situ. Jelas Jadi macam mana? Bolehlah sikit-sikit. Yang berkaitan apa semua tu boleh. Tolong beli. Sebab tu saya dulu masa kuliah di Masjid Surah ni. Dalam masalah atau saya guna istilah siapa nak saya tolong belikan. Saya tolong belilah. Saya belikan, pukal, dapat harga murah, maka saya bagilah. Bukan nak jual beli sangat. Kalau sekarang ni kira malah masuk, siapa nak beli cari diri dalam Shopee lama-lama. Malah aku pergi tolong beli. Pandai cari dalam Shopee tu boleh yang murah-murah lagi. Buku harga 20 sampai 13-14 ringgit je. Cari sendiri dah kata. Baik je nama situ. Baju buku. Tak ada isu. Ni kita pula nak pergi ambil lah apalah. Nak punggah lah. Panjang cerita. Yang beli online tunggu je rumah. Pepek sabar. Sabar. Baik. Allahu Akbar. Sempat lagi topik satu lagi. Apa pun banyak topik boleh disempat. Jual beli kambing, kucing ni. Sebab ada hadis ada hadis yang melarang menjual kucing. Sudah. Siapa yang duk beli jual kucing dah, kucing Farsi dia tu, kucing Siam lah. Apa jenama terang kucing black-black tu, dia punya kucing Friskies apa? Yang orang besar. Yang mahal-mahal harga 1,000 2,000 tu. Di sana ada hadis yang menyebutkan larangan jual beli kucing. Lagu mana? Siapa yang pernah jual beli kucing? Tu kedai pet apa? Kedai apa dia panggil? The Bulus lah, apalah nama macam-macam lah. Pet shop lah. Dia tengok apa yang dengar dulu Kak Anis. Tu mukadimah baru tu. Dia ada perbincangan tu. Itu apa dia panggil clickbait, tarik dulu perhatian. Ni pencinta kucing ni berlambak di kucing di taman perumahan saya. Kucing di taman perumahan ni dia jenis dah kalih dengan cahaya tau. Kucing kampung ni nampak cahaya sikit motor kereta, dia punya lari tu tak cukup tanah. Dia takut. Kucing sini kita dah dekat rapat dengan dia, dia buat relax. Buat relax. Geram betul lah aku tengok. Aku lagar juga kucing ni kata. Memang dia berani dia memang dia steady lah, dia memang tak takut. Dia relax dia. Kucing ni makan apa ni? Geramlah juga kita kan. Baik, persoalannya berbunyi, saya mendengar ada hadis sahih yang melarang jual beli kucing. Riwayat Muslim bahkan di nanti tengok. Mohon penjelasan. Baik, jawapannya beberapa hadis memang menyebutkan larangan jual beli kucing. Hadis yang paling kuat sanadnya ialah riwayat Al-Hasan bin A'yan daripada Maqil, daripada Abu Zubair. Aku bertanya kepada Jabir berkenaan dengan harga anjing dan kucing. Ada dua tu, anjing, kucing. Beliau menjawab yang Rasulullah SAW sangat melarang perkara ini, yakni jual beli anjing dan kucing. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nombor bawah tu nombor 1569. Jadi hadisnya ada, bahkan riwayat Muslim. Sudah. Siapa pernah jual kucing tu macam mana? Dengar dulu dengar berhabis dulu. Dia ada plot twist di hujung tu. Jika kita perhatikan, hadis ini disebutkan oleh Muslim sebagai syahid. Syahid di situ apa maksudnya? Sebagai hadis penguat. Contoh dalam cara Imam Muslim susun hadis ni, seni Imam Muslim susun hadis, contohnya dalam bab jual beli kucing ni, ada 5 hadis. Ada 5 hadis. Jadi Imam Muslim akan letak hadis yang paling kuat nombor 1. Kemudian nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dalam masalah hadis kucing ni, 5 hadis, contoh 5 hadis. Hadis pertama yang paling kuat hanya sebut pasal anjing saja. Hadis kedua hanya sebut larangan pasal anjing.
Hadis yang ketiga sebut pasal anjing juga. Hadis yang keempat sebut pasal anjing juga. Tiba-tiba hadis kelima sebut anjing dan kucing. Jadi dari sudut turutan ini paling kuat. Kemudian bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit. Jadi yang nombor 5 yang akhir ni biasanya hadis yang paling lemah dalam 5 hadis tadi. Ini cara Imam Muslim. Seni dia. Seni dia susun hadis dalam Sahih Muslim dia. Baik. Jadi hadis ini dianggap sebagai syahid, bukan hadis utama, tapi hadis tambahan untuk menguatkan hadis utama. Dah faham tu. Jadi apa yang berlaku adalah syahid bagi hadis-hadis yang menyebutkan larangan jual beli anjing. Jadi perbincangan utama adalah tentang larangan jual beli anjing. Cuma daripada hadis itu 5 hadis tadi, tiba-tiba hadis nombor 5 dan kucing. Jadi kedudukan dan hadis itu cerita pasal anjing, pasal kucing. Pada hakikatnya bab tu bab larangan hadis tentang anjing. Cuma dalam riwayat akhir yang paling lemah tu, yang paling lemah dalam 5 hadis sahih tu, yang paling grade paling bawah sekali, tiba-tiba ada lafaz tentang kucing. Jadi ianya hadis yang berstatus syahid, hadis yang sebagai hadis penguat kepada hadis larangan jual beli anjing. Maka katanya dari aspek sanad, hadis ini mengandungi kelemahan, ada isu sikit. Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari diperselisihkan statusnya, yakni statusnya oleh ahli hadis. Menurut Imam Ahmad, Ma'qil thiqah, yakni dipercayai, melainkan apabila meriwayatkan daripada Abu Zubair. Riwayat beliau daripada Abu Zubair lemah dan berkemungkinan diambil daripada Ibnul Lahiyah. Ibnul Lahiyah ni seorang perawi lemah, bahkan ada ulama kata dia ni pencipta hadis palsu. Ibnul Lahiyah. Saya berpandangan hadis ini disebut oleh Imam Muslim hanya untuk menyokong larangan jual beli anjing. Bukan isu jual beli kucing sebenarnya, tapi isu jual beli anjing. Beliau tidak menggunakannya untuk menetapkan larangan jual beli kucing. Imam Abu Awanah dalam Al-Mustakhraj menilai semua hadis yang melarang jual beli kucing terdapat masalah dalam mensahihkan atau melemahkannya. Hadis ini turut dilemahkan oleh Al-Khattabi dan Ibnu Abdillah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Jilid 9 halaman 230. An-Nawawi rahimahullah lalu menyalahkan pandangan ini. Menurut beliau hadis ini sahih. Menurut saya pandangan yang melemahkan lebih kuat. Imam Nawawi cenderung nak kata larangan jual beli kucing itu kuat juga. Tapi Dr. Umar kata pada pandangan berdasarkan pandangan ulama-ulama awal tadi sebenarnya lemah. Sebenarnya lemah. Jual kucing tu bukan jual beli anjing tu, jual kucing. Hadis ini diriwayatkan menerusi sanad lain. Sulaiman Al-A'mash meriwayatkannya daripada Abu Sufyan daripada Jabir. Rasulullah SAW melarang daripada jual beli anjing dan kucing. Sunan At-Tirmidzi nombor 1279. Imam At-Tirmidzi melemahkan hadis ini kerana berlaku ittirab. Ittirab ni kecelaruan, campur aduk, kecelaruan sanad. Dalam sanadnya, beliau lalu berkata tidak sahih dalam perkara jual beli kucing. Selamat orang yang beli kucing. Siapa nak pergi jual beli kucing ni? Kesimpulan saya, kata guru kami yang mulia ini, Dr. Umar Muhammad Nur Hafizahullah, tiada hadis sahih berkenaan larangan jual beli kucing sebagaimana pendapat At-Tirmidzi rahimahullah, Abu Awana, Al-Khattabi dan lain-lain. Tidak ada larangan yang sahih yang jitulah, melainkan ia sisipan yang ada masalah. Dia hadis-hadis sisipan yang ada masalah pada sanadnya. Maka secara iktimad atau tak boleh, tidak termaktub begitu. Tapi dalam bab anjing, ya. Sebab hadis-hadis itu cerita pasal anjing. Maka kata soalan di sini, apa pandangan Ustaz berkenaan pendapat yang mengharamkan jual beli kucing? Adalah Ustaz kita yang ceramah juga, Ustaz Sunnah bahkan, dia cenderung kata jual beli kucing ni haramlah sebab ada hadis tadi. Dia tak bincanglah tentang hadis ulama. Dia kata sebab ada hadis, bahkan dalam riwayat Muslim pula, takkan nak kata
Macam mana tu? Nah, dia kata level tinggi juga ni. Baik, sebagian ulama memang berpendapat sedemikian. Tetapi ada ulama yang memang berpegang cenderung kata haram. Tiada dalil bagi mereka selain hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi. Dua hadis itulah yang duduk nisbah pada pengharaman jual beli kucing itu. Nah, Ibnul Munzir berkata, jika sahih hadis yang melarang menjual kucing, maka hukum berjual beli kucing adalah batil ataupun haram lah. Jika tidak, maka harus boleh, tak ada isu. Nah, bagi saya, pendapat yang melarang jual beli kucing lemah dari aspek hadis dan kias sekaligus. Dari aspek kritik hadis, naqdul hadis, saya telah menjelaskan kelemahan hadis yang melarang jual beli kucing. Dari aspek kias, sepatutnya tiada sebab yang melarang jual beli kucing. Hal ini kerana haiwan ini suci dan bermanfaat. Kalau kita mengaji kitab hadis, antaranya Muwatta Imam Malik, antara bab awal dalam bab taharah, dia ada bab air bekas jilatan kucing, yakni suci untuk berwuduk itu. Bekas kucing jilat, bekas ataupun air itu kucing jilat, ialah kucing jilat kan. Jadi adakah ia masih suci untuk dijadikan apa nama dia panggil air suci lah. Air mutlak. Masih lagi air mutlak tak mari. Masih lagi air mutlak yang boleh ambil wuduk. Air liur kucing dihukumkan suci oleh hadis. Justru seluruh tubuhnya juga diperhukumkan suci. Setiap benda suci dan bermanfaat boleh dijual beli. Jangan untuk makan sudah, sembelih makan. Jangan. Jangan ada buat pasal. Dia kata suci ni, suci belakang ni, boleh lah. Jangan pasal. Baik, hukum lain pula tu. Pendapat yang mengharuskan semakin kuat apabila kita merujuk kepada pendapat para ulama dari pelbagai zaman. Antara ulama salaf yang membenarkan jual beli kucing ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Sirin, Mujahid, Tawus, Hakam bin Utaibah, Al-Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu al-Munzir. Amalah ulama mutaqaddimi pun sama salaf membenarkan jual beli kucing. Pandangan ini turut menjadi pendapat mu'tamad para mujtahid dan pendiri mazhab ikutan, iaitu Abu Hanifah, Malik Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensahihkan hadis larangan menjual kucing tetap berpandangan harus perkara ini. Imam Nawawi sahihkan hadis larangan itu yang dikritik oleh ramai ulama itu. Dia sahihkan, tapi dalam masa yang sama dia mengharuskan jual beli kucing, tidak mengharamkan. Maka ada dua takwilan. Larangan itu berbentuk makruh tanzih, kita sebutkan tadi. Hal ini kerana biasanya masyarakat tidak mengambil harga kedua-duanya dan mereka hanya menghadiahkannya zaman hari itulah, sebab ramai sangat ambil je lah, tak ada jual. Hari ni lain, bila bakar-bakar comel-comel je ni, mahal-mahal farsi tak farsi tu, 1,000 seekor, 5,000 seekor, jangan main-main. Nah, itu hilang menggelupur tuan dia tu. Masuklah WhatsApp dekat menangis-nangis, tolonglah jumpa. Dah, terlepas lagu mana tu. Larangan tersebut berkaitan dengan kucing liar yang tidak jinak sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan tidak halal dimakan menurut pendapat yang sahih. Hukum haram tu pada kucing yang liar, bukan kucing kita panggil apa? Pet lah, bukan pet. Tapi jenis yang liar yang bukan itu. Wallahu a'lam. Itulah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fatwa dia. Baik, ada soalan tadi tentang anjing ya. Wallahu a'lam. Saya terpaksa betul terang untuk dikiaskan dengan boleh jual beli anjing sebab hukum asal adalah haram. Tapi di sana ada perbincangan boleh tak guna anjing, itu cerita lain. Hukum guna anjing untuk jaga kita punya kebun apa semua tu memang bahkan dalam mazhab Maliki dalam mazhab Maliki ni jangan terkejut kan. Apa dia? Sebab cara mereka faham hadis larangan binatang memburu adalah haram tu berbeza dengan jumhur. Dalam mazhab Maliki
Itu yang timbul, buaya boleh makan. Anjing pun boleh makan. Jangan pening. Tapi fatwa lah perbincangan. Tak ada orang buat pun. Tapi ada lah viral gambar. Mazhab Maliki ni belah mana? Belah Afrika. Orang Afrika duduk apa? Buat buaya golek. Jubah dia buat buaya golek. Sebab mereka faham hadis larangan Al-Quran dan hadis larangan binatang berburu tu adalah binatang yang mati kena cakau tu jadi haram. Kalau dia maksudnya bukan binatang tu sendiri, bukan binatang berburu tu. Binatang yang mati kena buru tu haram. Cara dia faham sedikit teknikal. Itu kata hadis bila tertukar satu baris dua baris hilang makna apa semua tu. Aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa berbeza dah. Tersentuh dengan sengaja sentuh. Dalam bab batal wuduk suami isteri tu. Nampak begitu. Jadi hukum asal berdasarkan hadis tadi haramlah. Adapun bila nak bincang hari ini buat anjing untuk jaga taman apa semua tu memang dibincangkan dan diharuskan. Cuma tidak boleh dijadikan pet. Yang kata dijadikan pet macam kucing duduk dalam rumah, duduk tak riba kita, duduk gosok-gosok tidur sekali, atau malaikat tak masuk tu. Adapun kalau jadikan dia sebagai betul-betul anjing penjaga, duduk di luar, memang ada tempat khas, kita pun tidaklah duduk menguli dia 24 jam macam kucing apa semua, tak ada isu lah. Itu yang jatuh pada diharuskan ataupun dibenarkan itu. Nah, yang tak boleh ni sampai buat pet macam Mak Saleh tu lah, buat masuk dalam bilik tidur sekali, dia jilat seluruh rumah kita apa semua. Najis lah, apatah lagi mazhab Syafi'i. Of course lah tak boleh. Begitu keadaannya. Tapi dalam kes jual beli tu wallahu a'lam, anjing, saya mohon kita ni dulu, saya kena tanya ataupun saya kena rujuk ataupun saya semak balik, saya tanya ustaz saya lah ya. Berkaitan dengan jual beli anjing untuk tadi tu, untuk sebagai kita kata jaga kebun apa semua yang dari sudut hukum dibenarkan. Baik, itu satu. Okey, selesai di situ. Okey, ada soalan lagi setakat ni? Rabbit apa semua tak ada isu lah. Sebab dalam hadis ni sebut pasal anjing dan kucing sahaja. Pet. Nombor lain hamster ke, iguana ke. Ada orang bilang iguana. Macam haram makan haiwan tak sembelih. Habis makanan lauk, tak boleh dimakan. Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi, tapi tak semua juga. Yang dia tak boleh macam sotong dengan udang. Ikan dia makan. Tam tu Ustaz, dia orang tak makan juga. Tam. Tapi ada cerita kelakar lah. Ni di surau saya kuliah satu ni. Ada Bangladesh lah. Memang dia tak makan lah. Dia tak makan. Dia tak makan apa? Semenjak duduk Malaysia ni makan semua lah. Dia tahu sedap kan. Tapi dia masuk Syafi'i dah tu. Duduk Malaysia tu. Dia dah talfik mazhab. Malaysia kena ikut Syafi'i. Betul dah. Patutnya dia kata memang dia balik itu dia balik lama lah. Melon. Dia kata dia balik tu apa nama? Inilah benda-benda lauk ni memang murah lah. Memang murah sungguh. Sebab dia bilang. Maulana Syahri Mustafa, salah seorang guru besar di Kelantan, balik daripada dia kahwin dengan anak saudara Tunku Ni Aziz. Maulana Syahri Mustafa. Maulana Asri. Baiklah dengan ustaz ni aku semua tu dengan dia tu. Dia cerita dalam satu kuliah dia saya dengar. Orang Malaysia kisah ni, kita Syafi'i kan. Bila pergi India, Pakistan ni, kita duk biasa makan mi udang lah. Mi ketam lah, ada sotong lah. Bila pergi sana, haram. Bila haram ni, apa dia mereka buat, tapi benda tu murah di pasar-pasar ni. Di pasar memang murah lah. Paling sekilo, RM2.50 boleh. Jadi apa berlaku? Kita orang Malaysia, Syafi'i, naklah makan. Benda itu diharamkan. Jual sebab ada non-Muslim apa Hindu apa semua dah makan apa semua beli juga. Dia industri apa semua. Jadi apa mereka buat? Jadi ada orang Malaysia ni zaman Maulana Syahri Mustafa ni beli tu buku. Maksudnya
seluduk masuk dalam asrama. Seluduk masuk. Buku dah apa semua tutup. Nak makan dengan Maggi kau lagu mana kau? Tak tahu ada Maggi dia. Dah. Kita yang Syafi'i Malaysia. Undang satu. Yang apa berlaku? Kebetulan ada spot check. Oh, malana ni buat spot check. Spot check asrama tu masuk dalam dapur apa semua. Jumpa. Apa nama udang ke apa semua. Hampir-hampir dibuang daripada jamiah, daripada madrasah. Oh, makin berdahara. Lama lepas tu, bila Maulana Syahri Mustafa ni balik lama lah di Kelantan ni, pernah dia timbulkan kontroversi pasal Wahabi semua. Di kampus saya, dia buka madrasah, Pasir Bukan. Jadi apa berlaku lama lepas tu, bila kawan-kawan dia daripada India, Pakistan ni mari, di Malaysia ni, Maulana Syahri ni cerita nak jamu apa makan ni. Maulana Syahri ni pada masak nasi palau lah, nasi abak lah, apa semua. Jadi dia kata benda-benda begitu mereka dah biasa makan. Jadi mereka tak biasa makan ni macam miso, mi kari, ni benda-benda yang mereka tak biasa makan. Jadi kalau nak buat miso, mi kari apa semua ni, yang sedapnya udang sotong ni lah. Jadi buat lagu mana? Kalau kata letak ketul gitu, awal lagi dia lepas tak makan haram ni. Nah, apa buat? Cuncang bagi rumah. Masuk dalam tu. Masuk dalam tu dia makan belakang tu. Semua makan sedap lah apa benda ni. Lepas tambah makin sedap ni. Mana nak kata Anasnya yang dia tu tanya, apa makan dulu makan dia. Makan habis dah habis. Baru dia buka cerita habis lici tu. Tu sotong deh arel lah. Sedap ni. Tak jadi haren, sedap. Keluar mazhab belakang gitu. Masuk mazhab Syafi'i belakang. Nak katanya bila ada setengah pandangan mazhab yang terlalu ketat, sebenarnya dia tidaklah melibatkan perdana ni sangat. Khilaf. Dan mereka sahaja yang mengharamkan benda-benda lagu tu. Masalah itu ada masalah belakang. Sebab tu dalam banyak keadaan kita kata tak boleh iktimad, muktamad dengan satu mazhab, satu pandangan semata-mata dalam fiqh. Kalau tidak memang masalah. Memang masalah. Dia kena ada satu mazhab tapi dalam masa sama faham benda-benda yang dibenarkan untuk berbeza supaya kita boleh fleksibel dengan suasana, tempat, zaman dan seumpama. Itu yang kita diajarkan. Macam orang pergi ke nulah, duduk di Amerika ke, duduk di mana? Duduk di UK ke apa semua. Mana nak cari makanan halal, ada logo halal jakit. Sekarang ni makin banyak lah. Kalau dulu tu, kira nak cek satu-satu lah. Makan tak makan ke apa. Dia kira tengok ingredient lebih kurang, boleh kok. Bismillah makan. Nak cek satu-satu halal tak halal. Itu. Banyaklah. Bila kita luah fiqh ni, anjal, fleksibel. Tapi yang kita risau adalah tatabu' ar-rukhas. Bermudah-mudah. Itu tak boleh lah. Bermudah-mudah ni. Tapi tetaplah syariat Islam itu yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan persusah. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi satu lagi. Sempat lagi ni satu. InsyaAllah. Profession terbaik. Kita dengar dulu ada orang kerja di bank tu beriba. Nah, beriba. Jadi dia tanya Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Masyhur lah. Ataupun orang kerja di kasbah, nukilan kasbah gila agak apa semua. Kerja biasa je. Kadang-kadang teknikal tak sabit. Dia bukan tukang kacau agak. Dia balori lah. Tapi bila tanya pada Dr. Zahruddin masa antara jawapannya adalah kalau boleh hejah, dia pula kerja lama, 40 tahun, 30 tahun. Lepas duduk seniority apa semua. Jadi bila tanya tu, macam orang kerja buat insurans tak, nak ubah daripada konvensional ke takaful, nak bermula zero balik. Kawan tu dah 10 tahun, 15 tahun dah. Bonus pun dah
puluh ribu dah sebulan contoh. Nah, masalah juga tu. Bukan main. Jadi benar-benar begitulah, perlukan kefahaman, ilmu dan juga jihad, juga kesungguhan dan keyakinan bahawa bila tukar daripada bank Islam ke bank konvensional pada bank Islam, produk ada berkat dia. Kalau ikut Dr. Zahruddin kena usaha tukar. Macam kita tadi wajib tukar produk daripada konvensional pada yang Islam. Ini dalam banyak produk Islam ni tanya, ni buat loan rumah ni guna bank apa? Bank sekian-sekian. Islamik punya produk tu. Itu pastilah Islamik tu. Apa gitu lah, ada sudah. Apa pun ni. Ni zaman yang produk dah banyak ni, produk Islamik dah banyak. Sebab kadang-kadang kita serah pada ejen ke apa semua dia urut kita pula tak mention kat dia, saya nak yang Islamik punya. Biasanya kalau kita mention, dia cari. Dia sebab bank yang dia pergi tu, Alliance tu. Hong Leong pun ada Islamic Bank tu hari ni. Bila Hong Leong masuk Islam, kita pun tak tahu. Tapi dia ada Islamic Bank tu. Islamic produk dia tu. Memadai lah. Memadai lah. Tuan-tuan rahimahullah. Baik. Jadi soalan ini berbunyi, seorang kawan saya menasihati saya untuk berniaga. Dia turut membawa ke sebuah hadis yang menyatakan 9/10 rezeki terdapat dalam perniagaan. Saya ingin kepastian adakah ucapan ini berasal daripada Nabi SAW. Banyak ucapan-ucapan yang bila kita jumpa dalam kitab-kitab Jawi, kemudian dianggap sebagai hadis. Bila disemak ternyata ia bukan hadis. Para ulama hadis kemudian hukumkan sebagai hadis palsu. Lebih terkejutnya kita lagi bila disemak-semak, ia kata-kata ahli-ahli falsafah zaman Greek kuno lagi. Contohnya kalimah apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini masyhur. Mana-mana kita, kadang-kadang kita akidah, kita tasawuf Jawi, ini memang tu ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia, pencipta dia. Ada seorang ahli falsafah sarjana lah, sekarang ni jadi pensyarah di dia pada Indonesia. Namanya Mulyadi Kartanegara. Nama dia. Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Dia mengaji dalam bidang falsafah lah, mistikisme Islam, mysticism. Orang tasawuf falsafi. Dia mengaji di Chicago, University of Chicago. Jadi dia buat statement dia, saya Frank, bukan Frank, dia ada baca buku dia juga. Kita ada minat baca falsafah sikit ni. Jadi dia baca satu buku bahasa Inggeris, dia share. Dia kata rupa-rupanya kata-kata yang mirip dengan hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu kesalahan pertama. Dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah sebagai hadis itu kesalahan pertama dia. Yang kedua dia kata kata-kata itu mirip dengan apa yang diucapkan oleh Plato. Dan dia datangkan kalimah tu. Ada telefon saya ni. Sekejap saya tengok. Okey. Bukan, silap. Dia kata menarik ya bahawa Saint Augustine. Minta maaf, bukan Plato. Saint Augustine ni seorang pendeta ataupun ulama Kristian yang hidup lebih kurang 150 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Iaitu dia mati pada tahun 430 Masihi. Rasulullah lahir 570. Masihi ya. Masihi apa dia? Tarikh beranak Nabi Isa. Nah, sekitar 140 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mengatakan satu yang mirip dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya barang siapa mengenal dirinya, nescaya akan mengenal Tuhannya. Dinisbah kata-kata itu kepada Saint Augustine. Saint Augustine, kita kena faham bila dalam tradisi Kristian, bila ada kalimah saint, ST tu, maksudnya dalam konotasi kita orang Islam ni macam wali-wali. Saint ni automatically wali. Orang yang experience dengan hal-hal spiritual. Gnosticism, benda-benda mistik. Itu yang kata Saint Augustine ni orang yang bawa pentafsiran batin
batiniyah ataupun gnosticism ke dalam Bible. Sebelum zaman dia tak banyak sangat, tapi dia sebab dia ambil daripada falsafah-falsafah Plotinus, Neoplatonism, semua ni dia campur dengan ajaran Kristian. Itu jadi belas kali, jadi macam-macam. Itu yang cuba dibuat juga dalam Islam kemudiannya. Jadi agama tauhid last sekali jadi agama syirik. Jesus Christ tu the son of God dalam arti kata khalifah Allah di muka bumi. The son of God dalam bahasa asal dia. Tapi akhirnya difahami secara literal son of God tu sebagai anak Tuhan. Itu benda yang dalam itulah. Jadi dia sebut apa dia? Oh God, always one and the same. If I know myself, I shall know thee. Thee di situ balik pada God. Oh God, always one and the same. If I know myself, I shall know thee. Kalau aku kenal diri aku namalah. Buku dia David Knows, The Evolution of the Medieval Thought. Baik. Jadi dia kata apa yang disebut oleh Saint Augustine nak lebih kurang dengan apa hadis Nabi. Sebenarnya hadis tu hadis palsu lah. Bukan hadis Nabi. Sudah dijelaskan oleh ulama-ulama hadis. Jadi di sini kita nak masukkan apa dia? Adanya pengaruh. Kadang-kadang tu mari ke mana-mana, bukan daripada wahyu pun. Daripada tradisi Hindu ke Buddha ke apa semua, tapi bila dia sampai ke Arab, dia diejah dalam bahasa Arab, tiba-tiba dianggap sebagai mari daripada Quran Sunnah. Itu bahaya. Itu yang kita tentang Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7. Dia punya istilah macam-macam irfani, zauqilah. Tahu bunyi arak kita ni, masalah bunyi arak betul tu Quran hadis tu. Walah yang arak tu. Yang arak yang Jawi tu tak semestinya mari daripada Quran Sunnah. Tapi pihak yang duduk mengaji kita Jawi duk tahan benda ni betul-betul mari daripada seolah-olah Quran Sunnah. Bila berjaya dibuktikan ia bukan hadis, maka mereka kona lagi kata memanglah dari sudut kalimah tu bukan hadis, tapi maksud dia tu mari daripada Quran hadis. Nak juga. Dia ejah juga. Ni. Dia tak boleh nak fikir macam mana Islam kitab-kitab Jawi yang ditulis pada era 1000 abad 1000 Masihi dan ke atas. Benda ni 450 Masihi. Jadi jarak dia 500 tahun lebih kurang tu. Tiba-tiba muncul di alam Melayu. Jadi mereka tak boleh fikir lagu mana tiba-tiba ulama Melayu dia ambil ajaran orang falsafah zaman sebelum Rasulullah. Dia tak boleh nak faham. Jadi kalau kita tanya, betul ambil di mana? Ambil daripada mana? Sebab daripada Quran Sunnah pun tak ada. Ambil daripada mana? Maka kemuncaknya mereka kata, mari daripada mana? Mari daripada nulah ilmu laduni. Allah Ta'ala campur ilham. Allah Ta'ala campur ilmu hikmah. Tak ada dalam Quran Sunnah pun tak apa. Tapi direct Allah Ta'ala campur. Macam Nabi Khadir. Itulah aku jemput dia. Sebab tu bila kita tanya, daripada mana awak ambil ni? Perbincangan lagu ni. Quran hadis tak ada ni. Rasulullah, para sahabat tak bincang ni benda ni. Dia kata, memang tak ada. Tapi tak ada tak semestinya tak betul. Walaupun tak ada tak semestinya tak betul. Masalah tak betul apa benda yang awak bincang tu memang dah langgar bab akidah. Bab metafizik, bab ghaibiyat, benda akidah. Sedangkan dalam Quran, hadis jelaskan awal makhluk yang diciptakan sekian. Tiba-tiba awak mari idea daripada mana? Alam ini sebenarnya dicipta daripada 7 martabat. Pada dataran pertama tu, Allah pun tak kenal diri Allah siapa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia 7. Alam ini terbentuk 7 maratib. Itu martabat 7 tu, maratibul wujud. Proses kewujudan, 7 proses. Jadi pada proses dataran pertama tu, dia panggil ta'yub awal. Awal sekali nombor 1. Dataran yang tak ada apa-apa, kosong belakang. Ada Tuhan saja. Jadi Tuhan ketika itu, tak kenal pun dia tu Tuhan. Ini akidah apa ni? Ini akidah apa ni? Ini akidah syirik. Jadi Allah kena buat makhluk, dan makhluk tu bagi tahu, hey Allah, kamu tu Tuhan. Baru dah Tuhan ni tahu dia Tuhan.
kononnya falsafah tinggi, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Apa benda ni? Dan itulah yang dipertahankan. Sebab apa? Ada dalam kitab ulama-ulama kita. Tak ada dalam Quran hadis, cerita lain. Yang penting ada dalam kitab ulama-ulama kita. Lepas tu bila kita buktikan lagi, dia kata, habis tu ulama-ulama kita ni ahli neraka belakang, syirik belakang. Tengok. Macam budak-budak, macam budak-budak bergada, macam ahli politik dia cari kursi. Dia begitulah. Jadi bila kita perhati sesuatu memang masalah. Dan bila kita bincang kenapa yang orang Melayu ni jadi tak jelas bab Quran Sunnah ni, memang kerana benda-benda begini lah. Kerana benda kepala otak mereka bincang pasal Islam ni, dia mari cak falsafah tadi tu, benda-benda alam ini tak wujud lagi, kemudian wujud, kemudian ada, kemudian gaib, kemudian ni muncul balik begini. Penuh dengan istilah insanul kamil, ma'rifatullah. Istilah-istilah tu bagi mereka nampak macam ilmu yang kita bincang ni ilmu hebat, ilmu tinggi. Ya, tak ada dalam Quran Sunnah pun. Kenapa ada? Oh, ini dahsyat ni. Dan itulah pattern bentuk Islam yang sampai di alam Melayu dan menjadi pendedahan awal dalam sistem pengajian Melayu Islam buat sekian lama. Campur aduk, dicampur aduk. Sebab tu kita tak akrab dengan Quran, tadabbur, tafsir. Mana ada? Dengan hadis-hadis, mana ada? Sebab duk halik duk dengan falsafah. Falsafah duduk mai. Last sekali, gila isi. Ma'rifatullah sebenar adalah qala Allah, nak kenal Allah melalui apa yang Allah sebut. Apa dia? 9236 ayat Quran. Khalas. Cukup. Nak pergi advance sikit, tengok ayat maktub, ayat kauniyah, alami. Bukti kedua, Allah tu wujud. Nak kenal hebatnya Allah, kenal melalui apa yang Allah Ta'ala cipta. Melalui sains. Belajar biologi, belajar geologi. Itu cara dia. Tapi tidak, ni kita merasakan gitu. Dah sekali tarik di tepi jalan. Jumpa dah Allah. Satu cerita, Tuan Ibrahim Tuan Man. YB Datuk Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Kursi mana dia benar? Meluh apa semua. Ada satu kuliah dia cerita. Dia pergi rumah satu orang hamba Allah ni. Orang kuat parti dia apa Allah Alam tak tahulah. Nak pergi ziarah jumpa orang dalam kawasan dia Allah Alam. Pergi siapa tu? Dah. Bagi salam, tanyalah ada rumah dia tak? Isteri dia, anak dia keluar kata, ada. Cuma sekarang tengah bersuluk, tengah menyendiri dalam satu bilik khas dia. Tunggulah sekejap, nak siap dah tu. Lama, lama tunggu tu, dia pun keluar tu. Keluar tu. Dia pun sebut, Allah, Ustaz mari, Ustaz Datuk mari. Ni. Ambo tadi minta maaf lah, duduk soluk lah. Sikit lagi tadi. Sikit lagi nak boleh salam dengan Tuhan tadi. Nak salam dengan Tuhan. Sikit lagi. Ini lagu mana cerita ni? Dan biasanya orang-orang lagu ni, kita minta baca Fatihah pun tunggalangan. Atau kita suruh jadi imam semua tak ada. Tapi berzikir, alhamdulillah 20,000, 50,000. Apa zikir? Allah. Apa 10,000 ni, 20,000, 30,000. Jangan main. Quran tak baca apa? Tak wajib baca Quran. Sunat je. Semain Jumaat ke apa lagu mana? Semain Jumaat. Kalau mampu, tak mampu, lagu mana? Pening lah tu. Tapi inilah bentuk Islam yang 1000 tahun di alam Melayu. Sebab tu kita dengar pasal tadabbur Quran ni 2-3 tahun ni baru. Ustaz Syahari tu buat tadabbur center dia. Ustaz Nauman Ali Khan mari Malaysia. Lepas tu ada Ustaz Mu'in dan apa semua. Ulama-ulama pondok tak pernah fokus pada tadabbur Quran apa semua. Jauhnya kita daripada yang namanya Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, lagi sikit lagi. Jadi pasal 910 rezeki itu, hadis ini diriwayatkan oleh Husain, Khalid bin Abdullah At-Tahan dan lain-lain daripada Daud bin Abi Hind, India.
Daripada Nu'aim bin Abdul Rahman, Rasulullah SAW bersabda, Tis'atu a'syarir rizqi fi tijarah. 9/10 rezeki terdapat dalam perniagaan. Nu'aim menambahkan, kasbul ushril baqi fi sa'imah. 1/10 sisanya terdapat dalam peternakan. Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah nombor 1434. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Islahul Mal, Ibrahim Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, Musaddad dalam Musnadnya dan lain-lain. Semua perawi yang terdapat dalam sanad hadis ini merupakan imam-imam thiqah, melainkan Nu'aim bin Abdul Rahman. Beliau seorang tabi'in di Basrah dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru riwayatnya daripada baginda dihukumkan terputus, munqati', ya. Demikian penjelasan Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dan ahli hadis yang lain. Kesimpulannya hadis ini lemah kerana terputus sanadnya. Dalam ilmu hadis, keterputusan yang berlaku antara tokoh tabi'in dengan Rasulullah SAW disebut sebagai mursal. Tuh. Rawi sanad dia munqati' dan hadis itu hadis mursal. Walaupun lemah, namun mursal termasuk dalam kategori hadis lemah yang tidak terlalu parah. Ia lebih tinggi daripada kategori munkar, syaz, apatah lagi maudhu'. Dia dikira sebagai lemah yang tidak terlalu berat, iaitu lemah ringan. Walaupun kebanyakan ahli hadis dan ulama mazhab Syafi'i tidak menerima mursal sebagai hujjah, namun fuqaha yakni ahli fiqh mazhab Maliki dan Hanafi menerimanya sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya akhir, benarkah perniagaan merupakan profesi terbaik dalam Islam? Sebenarnya terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama berkenaan dengan perkara ini. Menurut Imam Abul Hasan Al-Mawardi, ini seorang ulama dalam mazhab Abu Hasan Al-Mawardi ini ulama mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Pandangan yang mengatakan bahawa perniagaan ialah profesi terbaik lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Namun begitu beliau memiliki pandangan yang berbeza. Al-Imam Mawardi berkata, pekerjaan terbaik ialah bertani dan bercucuk tanam. Hal ini kerana pekerjaan ini sangat dekat dengan sifat tawakal. Pandangan ini disokong oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i yang lain seperti Asy-Syashi, Al-Umrani dan lain. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab berpendapat bahawa profesi terbaik ialah beramal dengan tangan sendiri. Beliau berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Makanan terbaik yang dimakan seseorang ialah hasil tangannya sendiri. Nabi Daud memakan makanan yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Riwayat Sahih Bukhari nombor 2072. Oleh yang demikian, An-Nawawi setuju dengan pandangan Al-Mawardi yang menetapkan pertanian sebagai pekerjaan terbaik. Beliau berkata, pertanian adalah profesi terbaik dan yang paling halal. Hal ini kerana ia merupakan hasil buah tangan sendiri. Ia juga sangat dekat dengan tawakal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi. Selain itu, pertanian juga mengandungi manfaat umum untuk manusia dan haiwan. Seorang petani akan mendapatkan pahala sedekah setiap kali makhluk Allah mengambil manfaat daripada hasil tanamannya, sama ada manusia ataupun haiwan. Perkara ini yang mengangkat profesi petani sebagai pekerjaan terbaik dalam Islam. Ada bab khas dalam kitab Sahih Bukhari atau Muslim, Kitabuz Zara', dia panggil kitab dalam pertanian. Hadis kita baca. Rasulullah SAW bersabda, tapi kalau tanam tembakau lagu mana? Cerita dia. Petani juga tapi tanam tembakau. Buat apa? Lagu mana tu? Itu qiyas pada hadis Arab. Arab siapa yang tanam, siapa yang petik, siapa yang penguruh, siapa yang itu sampailah yang minum, semua haram berlaku. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa la yarza'u ahadun illa kana lahu sadaqatun." Artinya apabila seorang muslim menanam sejenis tumbuhan, maka setiap kali tumbuhan itu dimakan, ia akan mendapat pahala sedekah. Jika ia dicuri, ia juga mendapat pahala sedekah. Tidaklah seseorang memotongnya, melainkan ia mendapat pahala sedekah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pekerjaan terbaik ialah jihad.
dalam Fathul Bari beliau berkata, ia adalah pekerjaan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, yakni jihad fisabilillah lah, zaman peperangan. Jihad merupakan pekerjaan yang paling mulia. Hal ini kerana jihad meninggikan kalimah Allah, mengalahkan musuh agama dan memberi manfaat besar di akhirat. Demikianlah diskusi ulama berkenaan dengan perkara ini. Saya berpandangan, kata guru kami ini, setiap orang memiliki kemahiran dan bakat yang berbeza. Apabila digunakan dengan baik, ia akan dapat menyumbang kepada umat Islam. Terutama pada zaman ini apabila Islam memerlukan sumbangan fikiran dan tenaga daripada seluruh umat untuk menghadapi cabaran zaman yang cukup berat. Pada zaman ini, setiap Muslim wajib menumpukan perhatiannya untuk membersihkan imej Islam yang dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Sebagai kesimpulan, apapun pekerjaan yang menjadi pilihan seseorang, selagi pekerjaan tersebut halal, maka ia merupakan profesi yang terhormat. Apabila ia melakukannya dengan ikhlas dan diniatkan untuk membela Islam, maka pekerjaan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Dan dalam situasi umat hari ini, rakyat negara kita ni, orang yang boleh membawa kita kepada kestabilan ekonomi antara yang sangat kita dambakan. Orang yang boleh bagi idea menguruskan negara sehingga mencapai kestabilan ekonomi yang baiklah. Saya pernah tanya pensyarah saya dulu, sebenarnya bagaimana yang boleh berlaku kemelesetan ekonomi? Dia pun teranglah gini-gini. Oh, tak faham. Dia kata macam mana yang dinamakan sebagai ekonomi ini boleh meleset dan kemudian boleh stabil. Kemudian bila dia meleset tu, impak dia sampai kena buang kerja lah semua. Kita cuba nak faham bukan bidang satu hal. Tapi dia pun ceritalah, oh beginilah, begitulah jika tak faham. Kenapa yang berlaku? Kenapa yang mesti berlaku? Melesetan ekonomi itu. Kalau dulu senang. Kalau dulu berlaku satu balak bencana, datang taufan apa semua, habis makanan, habis belaka. Maka kalau kita dalam krisis ekonomi, itu mudah faham. Krisis makanan, krisis gini-gini. Tapi sekarang ni, macam. Satu masa disebutkan George Soros. George Soros telah manipulate gini-gini sehingga berlaku dia. Yalah, bukan bidang kita. Tapi saya duk dengar lah, cuba nak faham. Kenapa yang jadi ni? Dah tak ada ke cara untuk prevention better than cure tu? Kalau kita dengar teori dalam surah Yusuf tu, bercucuk tanam 7 tahun untuk 7 tahun lagi. Kan benar-benar begitu. Wallahualam, kita... Yalah, saya bercakap dalam keadaan saya memang tak faham lah. Dan masih tak faham sampai hari ni. Kenapa ekonomi kena berlaku kemelesetan. Dalam keadaan tidaklah negara kita dilanda balak bencana apa semua begini. Kenapa boleh berlaku sekian itu? Dan ngaji lagi lah sebenarnya. Ada orang yang mahir. Wallahualam, kita berhenti situ. Kak Liza, Kak Syida, Kak Lina. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya memang sebab tak reti kalau tadi cakap pasal ekonomi pun bukan bidang, jadi tak faham. Melainkan orang yang belajar dia tahulah kan. Bila at least nak faham. Itulah, tapi sekarang ni tertanya-tanya macam kami ni lagi teruk. Saya mana pergi telok pun tak ada. Kita tahulah sebut sekarang ni masalah ekonomi. Tahun depan dijangka berlaku. PT dah kelair. Rasa bukit lah. PT dah kelair, betul lah kot. Tak tahulah Ustaz. Kami pun macam itulah, tertanya-tanya je lah, pergi mana ayam semua tu, takkan mandulkan ayam ke, hilang habis tu semua, kami heran. Dan ramai orang bincang sekarang ni tahun depan berlaku krisis ekonomi dunia. Macam mana mereka boleh predict tahun depan akan berlaku? Maksudnya ada orang rancang. Lagu mana? Aduhai. Kalau ada yang boleh faham dan simplifykan pada saya, nanti boleh share lah. Orang yang ada okay. Inflasi ni memang akan naik berapa? 4%. Kalau dia memang ada sikit dia.
pernah saya dengar penjelasan yang mudah. Inflasi ni maksudnya apa dia? Contoh 10 tahun dulu, kalau kita beli nasi ayam, harga kita ada RM10, kita boleh beli nasi ayam 2 bungkus. RM5. Tapi sekarang setelah 10 tahun, nilai RM10 tadi untuk 2 bungkus nasi ayam tu tak dapat. Mungkin sebungkus saja dan portionnya pun dah semakin kecil. Itulah maksud inflasi. Maksudnya nilai duit itu sama tapi tak imbang dengan nilai produk yang tu secara mudahnya begitu. Lebih lagi tak kerti lah. Itu inflasi. Ada kaitan juga dengan apa ni, tambatan harga sebab wang kertas tu Ustaz. Kita tak ada fiat money. Fiat money. Kita tak ada sistem based on dinar. Yang Nilai macam emas yang kita letak di nilai tak negara tambat pada bank nilai ni. emas. Tapi more tu harga wang kertas tu based on petrol ke? Petrol. Okay. Pada negara tu. Tak tahu, tak faham juga. Lala tak faham juga. Saya pernah baca. Saya pernah baca lah. Cuma baca je lah, nak faham tu. Nak faham. Dia nak cerita Baca balik satu tu hal. susah. Baca tu satu hal, faham tu satu hal pula kan. Begitu. Wallahualam. Tak apalah. Nanti Kita cari bagi pada yang pakar. pakar lah Ustaz ya. Cari pakai Tak ekonomi pakar tu. hadis. Ustaz suruh dia orang cerita pasal hadis, dia orang pun tak tahu Ustaz. So masing-masing bidang masing-masing. Masing-masingnya bidang. Ya, Jadi, ya, alhamdulillah Ustaz. Ya, kalau ada apa-apa kita sini lah. InsyaAllah. Kita tangguh. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kak Cida. Ustaz undi mana? Ustaz, benar. Undi rahsia. Aduh. Sungai Buloh ke? Sungai Buloh KJ kalah dah. Itulah. Ya, ambil boleh tu. Itu semestinya. Okeylah, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okay. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Sampai Jumpa pagi esok pula. Malam. Salam. Terima kasih Ma. Jumpa esok. Terima kasih. Ada sidang. Terima kasih Rida. Terima kasih semua. Kaya jom kita beroloh jom. Okay, dengan itu saya ya. Kalau kita fikir pening balik kita. Ini pun tengoklah tak boleh lagi kerajaan ni. Mana dah tu. Tak? Tahu dah dia beratur dia. Okay, Kak Ayah kita jumpa esok ya. Terima kasih Nazri ya. Jangan lupa ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lida. Selamat malam. Selamat malam Kak Ayah.